Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jal yang telah mempertemukan kita pada malam ini. Hari ini hari bulannya ialah 2 Muharram, kan, masuk maghrib tu 2 Muharram 1436 Hijrah bersamaan dengan 26 Oktober 2014. Kita teruskan pengajian kita terhadap kitab Ar-Risalah oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita telah berhenti pada kelas yang lepas. Kalau ikut buku yang terjemahan pada muka surat yang ke-118, okey, di mana terakhir sekali kita masih lagi membincangkan tentang muqaddimah, pendahuluan kitab Ar-Risalah oleh Al-Imam Syafi'i, di mana Al-Imam Syafi'i menceritakan keadaan umat Islam ataupun keadaan manusia di zaman Nabi SAW. Bagaimana mereka dibahagikan kepada dua mengikut kefahaman Al-Imam Syafi'i, iaitu ahli kitab, dan yang kedua ialah golongan musyrikin. Okey. Dan okey, terakhir sekali ialah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Surah Fussilat ayat yang ke-41 dan juga ayat yang ke-42. Sesungguhnya Al-Quran itu ialah kitab yang mulia, yang tidak datang kepadanya, iaitu Al-Quran, kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, yang mana kitab ini diturunkan dari Rabb, dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Okey. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala masih lagi ataupun sedang menceritakan kepada kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada perenggan yang sebelumnya, Al-Imam Syafi'i menyatakan ayat wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah mengangkat sebutanmu wahai Muhammad, dalam surah Asy-Syarh ayat yang keempat. Okey, maksudnya setiap kali disebut Allah Subhanahu wa taala akan disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syahadah. Sesiapa yang masuk Islam, maka perlu dia menyebutkan syahadah la ilaha illallah dan juga syahadah Muhammadur Rasulullah. Dan dalam azan juga, dalam azan disebutkan syahadah la ilaha illallah dan juga syahadah Muhammadur Rasulullah. Okey. Dan begitulah Imam Syafi'i menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu manusia yang dihantarkan kepada sebaik-baik umat, yang dikeluarkan untuk manusia. Okey. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan sekalian ramai manusia untuk menjadi al-qaid, untuk menjadi pemimpin kepada kebenaran, dan juga al-hadi, iaitu menjadi pemberi hidayah kepada kepada kebenaran. Okey, menyelamatkan manusia daripada keburukan, daripada kebinasaan kepada kejayaan. Okey, dan di situlah Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam Syafi'i, menyatakan ayat yang kita bacakan tadi, iaitu dalam surah Fussilat, bahawa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah turunkan kepadanya kitab yang mulia.
Okey, yang tidak akan datang kepada kitab itu sebarang kebatilan. Okey, tak kiralah kalau dari depan dari belakang maksudnya apa? Kalau dari depan ni dalam keadaan yang berjaga-jaga kan. Kalau dari belakang tu biasanya dalam keadaan yang tidak berjaga-jaga. Okey. Dengan kitab ini Al-Imam Syafi'i mengatakan fanaqalahum bihi minal kufri. Dengan kitab ini Allah Subhanahu wa taala memindahkan mereka, iaitu sekalian manusia, dari kufur kepada petunjuk. Okey, dari kufur dan buta, okey, kepada jazakallahu khairan, kepada cahaya dan juga petunjuk. Dan di dalamnya Allah menjelaskan apa yang dihalalkan sebagai nikmat kelonggaran bagi sekalian manusia. Okay, dalam Al-Quran dijelaskan benda-benda yang halal, okay, dan juga dijelaskan perkara yang haram. Kerana Allah Subhanahu wa taala dia lebih mengetahui tentang apa yang baik untuk manusia dan apa yang tidak baik untuk manusia. Okay. Dan halal dan haram itu Allah Subhanahu wa taala menguji ketaatan mereka melalui ibadah dengan ucapan, perbuatan, melalui menahan diri dari perkara-perkara haram yang menentang, yang memang Allah Subhanahu wa taala lindung mereka daripada perkara-perkara itu. Okay, jadi maksudnya benda yang halal dan juga yang haram ini Allah Subhanahu wa taala fardukan, nyatakan dalam Al-Quran sebagai apa? Sebagai satu ujian. Okey, sebagai satu ujian untuk umat manusia. Okey. Seterusnya Allah membalas ketaatan mereka dengan keabadian di syurga Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksa api neraka. Okey, maknanya mereka diuji. Kan, siapa yang nak ikut yang halal dan siapa yang nak tinggalkan yang haram, itu semua adalah ujian. Selepas ujian itu, sesiapa yang berjaya melaksanakan yang halal dan meninggalkan yang haram, dia akan dapat sesuatu. Dia akan dapat sesuatu yang penting sekali di sini ialah kekal dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, selamat daripada api neraka. Okey. Betapa besar nikmat Allah, sungguh mulia pujian baginya Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian Al-Imam Syafi'i teruskan lagi. Allah beritahu kepada sekalian manusia apa yang ditetapkannya bagi ahli maksiat. Okey. Nampak kan, kita dah boleh nampak susunan yang dinyatakan oleh Al-Imam Syafi'i. Halal, haram, siapa ikut, siapa taat, siapa hindari benda yang haram, maka dia di kalangan orang yang mentaati Allah, dia akan dapat syurga. Dan siapa yang mengingkari dengan meninggalkan yang halal, melakukan yang haram, maka dia dikira sebagai ahli maksiat. Dan pastinya apa yang mereka dapat tidak sama ahli maksiat dapat, tak sama dengan ahli taat. Okey. Allah menasihati mereka dengan berita-berita tentang umat sebelum mereka, okey, yang lebih banyak harta dan keturunan, lebih panjang usia dan lebih kekal peninggalan mereka. Jadi itu masih lagi rahmat Allah. Bila orang yang buat maksiat, Al-Imam Syafi'i mengatakan Allah tidak, Subhanahu wa ta'ala tidak tinggalkan mereka begitu saja. Allah Ta'ala masih lagi apa? Memberi amaran, memberi peringatan kepada mereka. Okey. Dan peringatan ini adalah dengan mengingatkan mereka terhadap umat-umat yang sebelum ini yang jauh lebih kuat dan lebih kaya dan lebih perkasa. Okey. Lalu saat ketetapannya turun, Allah menimpakan kehancuran yang tidak mereka duga-duga, dan hukuman Allah turun kepada mereka saat tiba masanya. Artinya bila turun azab, maka azab itu turun bukan dengan apa? Kezaliman, tetapi turun dengan keadilan. Selepas kita kalau dalam dunia ini kita memberi amaran demi amaran, akhirnya barulah kalau dalam pekerjaan dibuang kerja kan. Udah tak tiba-tiba je buang kerja. Tak kena dengan sistemnya kan. Okey. Jadi begitulah yang lebih hebat bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang buat tak baik pun akan diberi amaran demi amaran, akhirnya barulah datang azab Allah Subhanahu wa taala. Okey. Nasihat ini diharapkan dapat membuat mereka mengambil pelajaran dari masa lalu, memahami tentang penjelasannya, okey, sedar sebelum terhanyut dalam kelalaian, serta beramal sebelum habis masa, iaitu ketika orang yang berdosa tidak bisa mengajukan alasan, ketika tebusan tidak diterima, dan ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan di mukanya. Begitu
juga kejahatan yang telah dikerjakannya lalu ia ingin jika saja antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh. Okey, jadi ini bahasa, kalau ikutkan dalam bahasa Arab tu bahasa yang agak hebat kerana diambil juga sebahagiannya daripada Al-Quranul Karim. Yang penting kita nak faham daripada perenggan yang baru kita baca ialah Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan, memberi nasihat supaya orang ramai, supaya manusia kembali kepada kebenaran. Okey, baik. Selepas itu, semua yang Allah turunkan dalam kitabnya adalah rahmat, okey, dan juga hujjah. Ini satu benda, satu kenyataan yang penting kita tahu, bahawa apa sahaja yang Allah turunkan dalam Al-Quranul Karim adalah berunsur rahmah. Yang kedua, hujjah. Okey, kalau kita nak cari, sebelum tu kita baca dulu, alimahu man alimah, siapa tahu, tahulah dia. Wa jahilahu man jahilah, dan siapa yang jahil, jahillah dia. La ya'lamu man jahilah wa la yajhalu man alimah, tidak akan mengetahui tentang perkara itu siapa? Orang yang jahil, dan tidak akan jahil tentangnya orang yang mengetahui. Okay, ini adalah ungkapan nak menetapkan, nak menjelaskan bahawa sifat Al-Quran sebagai rahmat dan juga hujjah. Kan, rahmat ni maksudnya apa? Kalau kita nak cari benda-benda ataupun unsur-unsur yang baik, carilah dalam Al-Quranul Karim, kita akan jumpa di sana. Hujjah pula apa? Kalau nak cari argument, kan, nak cari hujjah dalam dalam berhujah lah maksud kita, kan, dalam berhujah ataupun nak menegakkan sesuatu, maka hujah itu dapat dalam Al-Quranul Karim. Tak payah pergi jauh, kan. Kadang-kadang mungkin di kalangan ahli contoh sahajalah, kan, di kalangan ahli motivasi, kan, kalau nak berhujah tu dia bawa kata-kata siapa? Yang jauh-jauh dia bawanya, kan. Okay, tapi alhamdulillah ada trend sekarang ni nak berhujah bawa daripada Al-Quran, bawa daripada hadis Nabi SAW. Ini satu perkara yang cukup baik. Okey, cuma di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan alimahu man alimah, siapa yang tahu, tahulah dia, dan siapa yang jahil, jahillah dia. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Nak tahu tu macam mana? Nak tahu isi Al-Quran macam mana? Belajar. Nak belajar tu macam mana? Nak belajar isi Al-Quran macam mana? Baca. Baca tu, yalah, cuba beritahu baca macam mana? Baca berguru. Yalah, nak baca apa? Apa yang perlu dibaca tu? Kalau Al-Quranul Karim, maksud saya sekarang ni, Al-Quranul Karim adalah dalam bahasa Arab kita ni, ajam. Ajam tu bukan Arab lah senangnya, kan. Maksudnya Melayu, betul lah tu, kan. Melayu adalah salah satu daripada ajam. Okey, bangsa ni ada dua, ataupun bolehlah bangsa manusia ni mengikut orang Arab ada dua je. Apa dia? Arab dan ajam. Okey, al-Arab wa al-ajam. Okey, boleh faham Arab tu ialah Arab lah. Apa dia? Arab ni banyak jenis, kan, tapi yang ringkas, yang mudahnya, Arab itu ialah yang bercakap dalam bahasa Arab, kemudian adatnya pun adat Arab. Okey, boleh, kan. Kalau jalan tunduk macam kita tu adat Melayu, kan, bukan Arab lah. Arab dia jalan tegak gitu je, betul tak? Kan, contoh, kan, kalau tengok kat Masjid Haram tu ada orang jalan pakai serban macam orang Arab lah, tapi jalan tunduk. Dia letak tangan ke depan jalan. Tahu dah orang mana? Orang Melayu Malaysia. Betul tak? Tak pun orang Indonesia Melayu. Okey, sekarang ni okey, Al-Quran dalam bahasa Arab. Macam mana kita nak belajar Al-Quran? Ikut yang ni, alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Siapa yang alim, siapa yang mengetahui tentang Al-Quran, dia akan tahulah benda tu, bahawa Al-Quran adalah rahmah dan hujjah. Okey, boleh Dan siapa yang jahil, jahillah dia. Sekarang ni macam mana agaknya kita nak mengetahui? Okey, macam mana? Apa? Kena baca. Baca apa? Nak baca apa? Nak baca Al-Quran. Okey, kena baca Al-Quran. Okey, kita buka lah contoh, kan. Boleh buka ke? Dia kunci dah ni. Okey, macam mana nak buka? Boleh tarik ya? Boleh. Okey, katalah kita buka sekarang ni. Kita buka yang ni. So kita bacalah satu. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Siapa tahu benda ni? Siapa tahu? Kenapa tak tahu?
Pasal kita ajam, kita bukan Arab. Dan bahasa Al-Quran itu ataupun Al-Quran itu terbagi kepada 4 mengikut Al-Imam Ibnu Mas'ud ataupun Al-Imam Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Mas'ud ataupun Ibnu Abbas mengatakan Quran ada 4 jenis. Pertama, Allah sahaja yang tahu. Yang kedua, orang Arab tahu dengan bahasanya. Orang Arab baca ni wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, dia faham wa qasamahuma, maka dia bersumpah kepada mereka berdua. Wa dan qasama bersumpah, kan? Huma kepada mereka berdua. Inni sesungguhnya aku, lakuma bagi engkau berdua, lamina benar-benar daripada an-nasihin, orang yang memberi nasihat. Orang Arab tahu, tapi tanya dia siapa tu? 3 orang tadi kan, siapa dia? Kalau dia orang Arab biasa, dia baca yang tu kena tengok tafsir lah. Kan, betul tak? Okey, jadi satu bahagian dah selesai, Allah saja yang tahu, alif lam mim dan sebagainya. Yang kedua, orang Arab tahu dengan bahasanya. Yang ketiga diketahui oleh orang yang rasikhuna fil ilm, orang yang mengetahui, yang belajar tafsir dan sebagainya. Dia tahulah qasama siapa dia? Iblis sedang bercakap dengan Adam dan Hawa alaihi wassalam. Okey. Dan yang bahagian yang keempat ialah yang diketahui oleh semua orang tahu. Okey, yang semua orang tahu ada tak kat sini ya? Boleh kot agaknya kan, tapi tak apa, kita buka yang lain pula. Kok ada kat sini. Saya nak cari samawati wal ard kan. Kalau ada lah perkataan ni takun walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kita tanya al-ard maksudnya apa? Bumi. Ada tak orang yang tak tahu bumi tu apa? Semua orang tahu bumi tu apa. Perlu pada tafsir tak? Tak payah, perlu terjemah je. Kalau kita dah terjemahkan al-ard adalah bumi, semua orang tahu dah. Betul tak? Semua orang tahu bumi itu apa. Tak kiralah dia bangsa apa. Arab dengan jenis-jenis Arab tu, ataupun ajam dengan jenis-jenis ajam yang ada ni. Okey. Jadi soalan saya itu sebenarnya ada jawapan dia di sini. Okey, nanti kalau tuan-tuan dah ada buku tu boleh tengok jawapan terus kan. Dan Al-Imam Syafi'i teruskan lagi. Alimahu man alimah, jahilahu man jahilah. Alim lah siapa yang alim. Siapa yang tahu, yang belajar, dia tahulah. Yang siapa yang jahil, jahil lah dia. Okay, dan siapa yang belajar, dia takkan jahil. Siapa yang jahil, dia takkan tahu. Okay, ini semua nak menekankan lagi bahawa perlu belajar untuk mengetahui. Seterusnya, wan nasu fil ilmi tabaqat, dan orang ramai dalam ilmu berbeza-beza peringkat. Okay. Sebahagian manusia tahu, sedangkan sebahagian lainnya mauqi'uhum minal ilmi biqadri darajatihim fil ilmi bihi. Derajat ilmu mereka sesuai derajat pengetahuan mereka tentangnya. Itu yang Imam Syafi'i sebut, nak letakkan ilmu tu sesuai dengan apa yang dia tahu tentang Al-Quranul Karim. Okey. Oleh kerana itu, para pencari ilmu wajib mengerahkan tenaga maksimum untuk memperbanyak pengetahuan tentangnya. Okay. Sabar menghadapi setiap rintangan dalam mencarinya. Nak belajar bukan senang. Ni tak? Nak belajar Al-Quran, ya Allah, tengok ni pun, uish, boleh habis ke Ustaz? Ni tak? Kan saya masa belajar tingkatan 1 dulu, ada seorang ustazah tu, dia kata, saya nak kamu semua hafal Al-Quran. Dalam hati saya, apa? Mustahil. Dalam hati saya lah. Tapi takkan nak sebut, tak berani sebut kan? Sebut dalam hati kita. Mana ada orang hafal Quran? Masa tu tingkatan 1 lah kan. Okay? Okey, memperbanyakkan pengetahuan, mengerahkan tenaga maksimum untuk memperbanyakkan pengetahuan, dan juga sabar dalam menghadapi setiap rintangan dalam mencarinya. Ketiga, mengikhlaskan niat kerana Allah dalam mengejar ilmunya. Okey, kemudian dihuraikan lagi, baik ilmu nas maupun istimbat. Okey, serta memohon pertolongan Allah. Okey, tak kiralah ilmu itu, dia sebut tadi 3 kan. Pertama apa? Berusaha bersungguh-sungguh. Yang kedua ialah sabar. Okey, sabar. Dan yang ketiga, ikhlas. Yang ketiga, ikhlas. Ada lagi sebenarnya, tapi kita berhenti satu-satu. Okey, bersungguh-sungguh nak belajar bersungguh-sungguh. Al-Quran nak belajar bersungguh-sungguh. Sebab tu bila saya tanya tadi apa caranya, yang pertama, kalau dah bahasa Arab, tak payah lagi dah nak bahasa Arab, terus kepada tafsir. Tetapi disebabkan kita ni ajam kan, kena belajar juga perkataan tu, ajam, ain. Tadi Arab, ain kan, Arab. Ini ajam, ain jim mim. Ajam, Melayu yang ajam bukan Arab. Okey, maka kita kena belajar satu apa dia? Terjemahan tu.
Kalau Al-Quran lah, apa cara dia? Kalau nak pergi belajar bahasa Arab dulu, letih juga kan? Nak belajar bahasa Arab semua sekali baru tahu, letih. Kan kita kena fokus. Apa? Terjemahan Al-Quran kena habis. Sebelum tu apa? Sebelum tu baca khatam dulu. Kan, belajar tajwid, baca khatam, atau sambil belajar baca tu belajar juga tajwid. Okey, lepas tu apa? Tu kempen yang pertama dalam Jacob. Apa dia? Khatamkan Al-Quran umur 12 tahun. Okey, kempen yang kedua kita buat sendirilah. Apa dia? Khatamkan terjemahan Al-Quran. Letaklah berapa tahun pun. Okey. Kalau siapa-siapa yang kerja dekat tu, dekat kementerian ke, boleh letak umur 15 tahun ke, habis khatam terjemahan Al-Quran, cantik. Habis terjemahan. Okey, lepas tu habis. Tak, lepas tu apa? Tafsir muyassar, tafsir yang ringkas tentang Al-Quranul Karim. Jangan pergi baca tafsir yang tebal-tebal. Kan, Qurtubi, Tabari apa semua, jangan. Kalau Ibnu Katsir pun cari mukhtasar, ringkasan Ibnu Katsir. Ringkas kalau surah ni apa dia? Surah ni apa dia? Maksud dia umum, kemudian 5 ayat. Apa umum dia? Ayat ni maksud apa? Huraian sikit tentang ayat tu, faedah. Okey, macam Aisarut Tafasir oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, seorang tuan guru di Masjid Nabi. Okey. Okey, selesai daripada tu barulah kita dapat memahami, kan, ringkas. Dan saya rasa taklah perlu masa banyak sangat. Yang perlu ialah tadi mengerahkan tenaga maksimum. Dia tak kata buat sambil ikut masa lapang. Tak, bukan itu. Okey. Okey, dekat Universiti Islam Madinah dulu masa saya belajar, 4 tahun berturut-turut, kan, bila turun tangga tu ada satu lauhah, ada satu papan. Tak ada papan macam ni kan, tapi ni tak nampak, kena duduk dekat. Yang tu dia tulis besar macam tu, surau Amaniyah macam tu, besar kan, besar lagi dia tulis, hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. 4 tahun saya tak nak hafal pun, tapi 4 tahun dia tengok benda tu, dia lekat sampai sekarang. Hatafal ilmu bil amal. Hatafa iaitu ilmu memanggil amalan. Ni hatif, kan, telefon. Ilmu menelefon amalan. Dipanggil amalan ada tak? Fa in ajabahu wa illa irtahal. Kalau amalan jawab ilmu, kalau tidak dia akan tinggalkan. Maksudnya apa? Kalau dia jawab, ilmu kekal. Kalau dia tak jawab, ilmu tinggalkan. Panggil tak ada orang. Pergi lah, betul tak? Okay. Jadi ilmu panggil amalan. Kalau amalan jawab, adalah ilmu tu. Tapi kalau amalan tak jawab, ilmu tu yang ambil tadi pun dia akan hilang begitu sahaja. Okey. Jadi kena berusaha bersungguh-sungguh, sabar menghadapi rintangan. Rintangan ni sebenarnya banyak kan. Ada setengah-setengah ustaz kadang-kadang dia cengih. Maksudnya garang. Kan? Dia garang sangat. Okey, jadi kena sabar dengan ustaz-ustaz tersebut. Kalau tak silap saya, dalam ilmu hadis ada seorang syekh dalam hadis namanya Al-A'mash. Dia bela anjing. Kan baru ni kan isu anjing kan. Dia bela anjing. Pasal apa? Pasal dia tak apa nampak sangat. Tak apalah. Yang celik orang yang celik ni tak boleh lah pergi bela anjing cium-cium peluk-peluk kan. Tapi kalau orang yang katalah dia jenis tak rabun sikit, buta sikit, dia boleh jaga anjing. Bukan jaga anjing, dia boleh jaga anjing untuk anjing tu jaga dia. Kan, anjing jaga, bukannya anjing pet, peliharaan. Okey, itu dibenarkan hatta dalam mazhab Syafi'i sendiri. Okey. Jadi Al-Amash ni dia buat apa? Kan dia ada rumah, nak datang ambil hadis daripada dia. Bila masuk dalam pagar tu, dia akan lepaskan anjing dia. Anjing dia kejar anak-anak murid yang datang ni. Allahu Akbar. Kalau saya kali pertama, kali terakhir lah, betul tak? Kita nak mengaji, dia pergi lepaskan anjing dia. Kan, lepas tu dia tarik balik, panggil anjing dia, datang duduk. Lepas tu dah habis lama sikit, dia orang dah masuk lagi. Masuk je kan, dia rasa dah rasa agaknya mereka dah masuk, lepaskan lagi, lari kan. Rasanya 2-3 kali dia buat, baru dia start kelas dia. Kenapa? Dia nak tengok siapa yang sabar menghadapi setiap rintangan dalam mencari ilmu. Okey. Antara kesabaran dalam menghadapi rintangan ialah kena duduk dengar ustaz ataupun guru mengajar. Betul tak? Kalau dekat rumah pun nak dengar YouTube pun, nak dengar apa ceramah perdana ke, kena duduk, betul tak? Boleh tak sambil duduk tu kita buat kerja lain, pasang benda tu tapi sambil tu dengar benda lain? Dapat tak ilmu? Tak dapat, kena bagi konsentrasi, kena concentrate baru dapat. Okey? Dan yang ketiga, ikhlas, niat kerana Allah dalam mengajar ilmu. Belajar bukan untuk nak
jadi orang yang yang gah satu masa nanti, bukan yang tu, tapi belajar untuk dua. Ulama kita sebut dua. Satu, raf'ul jahli an nafsihi, mengangkat kejahilan dari dirinya. Itu nombor satu. Bila nak belajar Al-Quran, kenapa? Nak tahu supaya tak jahil tentang Al-Quran. Itu nombor satu. Yang kedua, mengangkat kejahilan daripada orang ramai. Itu yang kedua nanti, tapi first buat yang ni dulu. Okey. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan berkenaan dengan Al-Quran, baik ilmu nas maupun istimbat. Nas adalah yang kadang kita sebut dalam nas-nas Al-Quran, tak? Dalam nas-nas hadis. Nas maksudnya ialah yang jelas, buka, baca, faham. Istimbat ialah penolakan, mengeluarkan, istikhraj, mengeluarkan maksud daripada ayat Al-Quran, daripada hadis Nabi. Itu istimbat. Okey. Kalau nas baca dah faham dah. Kalau istimbat ni baca tu apa yang kita nak tu tak ada situ. Tapi selepas kita fikir baru dia keluar balik. Okey. Contoh-contoh nanti akan datang kemudian. Okey. Baik. Kemudian kerana tidak ada kebaikan yang diperoleh tanpa pertolongan Allah, serta memohon pertolongan daripada Allah. So ada 4 cara kan? Apa dia? Tadi bersungguh-sungguh. Yang kedua, apa tadi? Sabar. Yang ketiga, ikhlas. Dan yang keempat, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nak datang solat pun, hayya 'alas salat, la haula wala quwwata illa billah. Yang tiada mampu dan tiada kuasa kecuali dengan Allah. Itu adalah sifat orang yang beriman. Okey? Barang siapa memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum Allah di dalam kitabnya, baik melalui nas maupun istidlal, sama ada dengan dalil nas yang jelas ataupun istidlal iaitu dengan istimbat, serta diberi taufik oleh Allah untuk mengatakan dan mengamalkan apa yang diketahuinya itu, maknanya ilmu disusuli dengan amalan, maka ia telah mendapat keutamaan dalam agama dan dunia. Dia dapat kehebatan dalam agama dan dunia. Okey. Dan disebut keraguan sirna darinya, segala bentuk keraguan tu hilang daripada dia. Okey. Hikmah bersinar dalam hati dia. Dalam hati dia penuh dengan hikmah, wisdom. Okey, ataupun ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan memperoleh posisi imam dalam masalah agama. Okey, imam kat sini bukan imam dalam solat sahaja, tapi imam dalam agama. Okey, imam ni banyak maksud. Antaranya ialah apa? Al-imamatu fis salah, imam dalam solat. Imam juga al-imamatu fid din, keimaman kepimpinan dalam agama, ulama lah. Dan al-imamatu fi al-hukum, kepimpinan dalam pemerintahan. Okey. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah menjadi imam dalam agama. Salah seorang ulama mengatakan, bil ilmi wal yaqin tunalul imamatu fid din. Okey, dengan ilmu dan keyakinan kita akan dapat kepimpinan dalam agama. Dua benda kena ada kalau nak jadi. Kena yakin. Okay, yakin betul-betul dengan dan sebenarnya boleh diambil daripada sini pun kan. Kita belajar, amalkan, okay, dan ikhlas. Ikhlas tu kita memang buat tu nak betul-betul percaya, yakin. Okey. Bil ilmi wal yaqin, dengan ilmu dan keyakinan. Tunanul imamatu fid din, barulah seseorang itu dapat menjadi imam dalam agama. Okey. Ini kata-kata salah seorang ulama lain lah. Baik, setelah itu Al-Imam Syafi'i mengatakan, oleh kerana itu kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala memberi anugerah kepada kita apa? Pemahaman terhadap kitabnya dan sunnah nabinya. Itu yang kita mohon. Yang paling hebat sekali, faham Al-Quran, faham sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, menganugerahi kita ucapan atau perbuatan yang dengannya hak Allah tertunaikan untuk kita. Okey, maknanya kita buat sesuatu kan, ucapan, sebutan dan perbuatan yang kita dapat, kita tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Okey, dan mengakibatkan kerelaannya untuk menambahkan nikmat kepada kita. Kita nak selepas ilmu, selepas kita dapat ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah, kita nak amalan. Amalan itu merangkumi ucapan dan juga pergerakan badan kita. Okey, bila buat benda tu, kita dapat tunaikan hak-hak Allah, ataupun Allah memberikan haknya kepada kita, dan Allah memberikan nikmatnya kepada kita. Kita memohon perlindungan dan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, daripada sini kita nampak bagaimana Imam Syafi'i seorang yang benar-benar bergantung kepada Allah Azza wa Jal. Okey, teruskan lagi.
Tidak ada satu perkara yang menimpa seorang ahli agama Allah kecuali di dalam kitab Allah terdapat dalil mengenai jalan hidayah dalam menghadapi perkara itu. Faham tak? Maksudnya, apa sahaja orang tanya kita, bila orang tengok kita ni macam ustaz sikit, betul tak? Kan ada dua lah. Satu, nampak pakaian kita, betul? Yang kedua, nampak kita selalu pergi kelas, betul? Selalu hadir dalam kelas. Orang kata ni mesti dah banyak ilmu dah, betul tak? Jadi bila banyak ilmu, nak tanya ustaz tu sendiri, ustaz dah balik dah. Tanya siapa? Tanya orang yang banyak ilmu lah. Tanya, abang, pakcik, macam mana, apa hukum sekian. Macam mana nak jawab? Al-Imam Syafi'i kata, apa sahaja yang sampai kepada apa, ahli agama kan, orang yang ada agama ni, apa sahaja yang ditimpa kepadanya, ada jalan penyelesaiannya dalam Al-Quranul Karim. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasi minadh-dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Inilah kitab yang kami, iaitu Allah, turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, iaitu menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Okey, saya rasa ini sesuai dengan zaman kita. Betul tak? Kan zaman kita sekarang kadang orang nak cari penyelesaian. Arab kata al-hil. Ma huwal hil? Al-hil, al-hal. Ma huwal hal? Apa penyelesaian? Apa penyelesaian? Okay, penyelesaiannya kena buat tu, kena buat ni. Tak, penyelesaiannya kembali kepada Al-Quranul Karim. Betul tak? Okay, katalah sekarang ni ada musibah banyak. Apa penyelesaian dia? Penyelesaian dia kembali kepada Allah. Kan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faza'a ila salah. Kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ditimpa sesuatu masalah perkara, bergegas solat. Kita bergegas pergi mana? Pergi mana-manalah tempat tu lah, kan. Katalah kalau gula naik harga, pergilah beli gula. Betul? Kalau itu naik harga, pergi beli benda tu. Tapi kalau Rasulullah, apa pertama sekali dia buat? Solat dulu. Okay, lepas tu nanti, barulah kita buat sesuatu. Okay? Kalau semua pakat pergi ambil gula, tu dia akan jadi bergaduh, betul tak? Macam keluar dalam berita baru ni, nak dapatkan minyak, kereta berlanggar kan? Bila kereta bersentuh, berapa ratus kena bayar? Berapa? 200 paling kurang, betul tak? Dah depan tu jatuh, kan? Okay? Jadi, begitu kalau kita ambil daripada sunnah Nabi SAW, kita dapati Al-Quranul Karim, okay? Ambil daripada Islam, kita dapati apa sahaja masalah, kita akan dapat jalan penyelesaiannya, al-hal, dalam Al-Quranul Karim. Okay? Kena yakin yang tu. Yakin yang ni banyak masalah kita akan selesai. Okay? Baik. Kemudian seterusnya Al-Imam Syafi'i mengatakan, membaca satu lagi ayat, wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. Okey. Dan seterusnya, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muhsinin. Surah An-Nahl ayat yang ke-89. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Nombor satu, menjelaskan segala sesuatu. Yang kedua, huda, petunjuk. Yang ketiga, rahmah. Dan yang keempat, berita gembira untuk orang yang berserah diri, untuk orang Islam. Okay? Apa lagi kita nak? Betul tak? Penjelasan kepada segala sesuatu ada dalam Al-Quran. Okay? Sudah tentu kalau orang tanya pada kita, Ustaz kata tadi, tibyanan likulli syai', penjelasan kepada segala sesuatu. Saya nak bina apa? Nak bina rumah. Kan, ingatkan nak bina apa? Kapal terbang apa kan, bina rumah, benda simple kan. Ada tak dalam Quran? Dalam Quran disebut tibyanan likulli syai', penjelasan kepada setiap sesuatu, segala sesuatu. Ustaz nak bina rumah, ayat surah apa? Ayat apa? Jenuh kita kan. Pasal dia ustaz dah balik, dia tanyalah orang yang ada ilmu tadi kan. Kan ustaz tadi baca dengar kat mikrofon macam tu, mana ayat dia? Ada ke tak ada? Kita kata ada.
Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi diberikan dalam bentuk kaedah, formula. Formulanya ialah, tanyalah kamu kepada orang yang mengetahui sekiranya kamu tidak mengetahui. Itu formula umum. Nak tahu tentang buat rumah, tanya siapa? Siapa buat rumah? Tanya arkitek untuk dia punya apa ya? Design kan. Nak letak batu-bata ni, tanya arkitek juga. Tak boleh tanya siapa? Tanya kontraktor kan. Okey, nak letak dia punya wiring, tanya siapa? Arkitek juga. Habis kan. Tak boleh tanya siapa? TMB lah, engineer kan. Kena dia punya apa dia air tak air apa semua ni kan, bilik air apa semua, takkan tanya arkitek juga kan. Dia tak dah masuk kepakaran setiap seorang yang berbeza. Okey, jadi kaedah tu ada, itu yang kita kena buat. Sebab itu dalam hadis Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris saah. Sekiranya diberikan sesuatu urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Okey, ataupun maka tunggulah kebinasaan. Okey, nak apa? Nah. Okey, baik. Kemudian penjelasan kepada segala sesuatu secara formula semua ada dalam Al-Quranul Karim. Okey, kemudian huda, hidayat. Hidayat ini sebenarnya kan dia satu benda yang lebih bersifat apa? Spiritual. Dan masalah spiritual adalah masalah utama umat manusia. Betul tak? Kadang-kadang ada umat manusia yang hebat dalam pembinaan, dalam macam-macam lah, perniagaan dan sebagainya. Okay, yang sudah-sudah, yang lepas-lepas. Tapi dalam hidayat masalah. Okey. Rahmah pun satu hal juga. Tanpa rahmat kita tak boleh hidup antara kita sendiri pun. Betul tak? Ya, jadi rahmat ada dijelaskan bagaimana rahmat itu dalam Al-Quranul Karim. Busyra lil muslimin, busyra berita gembira. Orang yang beriman kadang-kadang menghadapi banyak tribulasi dalam kehidupan. Banyak ujian yang kena bila kena ujian orang Islam, orang yang tak Islam ni lepaslah pula. Kan? Kenapa? Jadi busyra kan, kita baca Al-Quran, okey, wabasyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Yang mana bila ditimpa musibah, dia akan buat apa? Sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Dengan itu dia akan dapat rahmat daripada Allah, akan dapat apa dia? Kurniaan daripada Allah kan. Itu caranya untuk kita mendapat busyra sebagai contoh. Dan terakhir sekali untuk muqaddimah, Imam Syafi'i membacakan ayat ini, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Surah Asy-Syura ayat yang ke-52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Okey. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apa Alkitab, iaitu Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengannya siapa yang kami hendak di kalangan hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Okey, ayat ini menunjukkan nak selamat ialah caranya dengan Al-Quran dan juga dengan sunnah Nabi SAW. Okay, ja'alnahu nura, kami menjadikan Al-Quran sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina, kami memberikan hidayat dengan Al-Quran kepada siapa yang kami ingin, okay, di kalangan hamba-hamba kami. Kemudian wa innaka latahdi, sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberi hidayat kepada jalan yang lurus. Nampak tak? Kena ada dua. Satu Al-Quran, yang kedua pada masa yang sama kita tengok sunnah Nabi SAW. Selepas itu barulah masuk bab yang pertama, babun kaifal bayan, okay, ataupun babu kaifal bayan. Maksudnya ialah topik berkenaan dengan bagaimanakah penjelasan. Okay, sekarang ni kan dijelaskan, tengok daripada awal tu macam mana umat manusia
kan, terima tak terima, yang ada wahyu, yang dapat wahyu buat apa, yang tak dapat wahyu buat apa, sembah patung dan sebagainya. Kemudian Allah turunkan utuskan Nabi Muhammad, turunkan padanya wahyu, okey, memberi penjelasan apa semua. Sekarang ni apa dia, macam mana penjelasan tu, okey. Dan saya tak tahulah sekarang ni pukul berapa, boleh nak teruskan ataupun macam mana. Berapa dah sekarang ni? 8 suku. Habis masa ke belum? Dia tak boleh terpulang itu kan, jangan buat itu kan. Saya cakap 6 jam boleh kan. PJJ pengajian jarak jauh dekat UKM 6 jam. Jangan 11.30 kan. 8.30, okey, 8.30. Kita sambung sikit lagi, kita buka untuk soalan. Okey. Baik. Bayan, kaifal bayan, itu adalah bab yang pertama, kaifal bayan, tentang penjelasan. Okey. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, wal bayanu ismun jami'un li ma'anin mujtami'atil usul mutashabbi'atil furu' fa aqallu ma fi tilkal ma'anil mujtami'atil mutashaa'ibah annaha bayanun liman khutiba biha mimman nazala al-Qur'anu bilisanihi mutaqaribatul istiwa'i 'indahu wa in kana ba'daha ashadda ta'kidan min bayani ba'din wa mukhtalifatun 'inda man yajhalu lisanal arab. Okey, saya baca perenggan pertama aja kan, yang lain tu kita baca dalam bahasa Melayu. Okey, insya-Allah. Bayan adalah satu istilah yang litubayyina linnas, agar kamu menjelaskan wahai Muhammad kepada orang ramai. Al-Quran itu kan, ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi macam mana bayan itu? Apakah bayan itu? Bayan adalah satu istilah yang merangkumi berbagai maksud yang memiliki kesamaan secara pokoknya tetapi beragam cabangnya. Maknanya, okey, teruskan lagi, setidaknya yang dimaksud dengan makna-makna yang sama pokoknya tetapi beragam cabangnya itu adalah penjelasan kepada bicara yang Al-Quran turun dengan menggunakan bahasanya. So kita dah faham kat sini kan, kalau susah nak faham senanglah. Kita ambil yang mudah, penjelasan. Bayan itu adalah penjelasan. Okey, dari satu sudut sama je. Dari satu sudut adalah sama. Okey. Tapi lepas itu bagi bicara yang memahami bahasa, bagi mitra bicara yang memahami bahasa Arab ini, okey, bagi orang yang memahami, penjelasan tersebut sangat berdekatan, meskipun sebahagiannya lebih kuat dalam menegaskan penjelasan daripada sebahagian yang lain. Sedangkan bagi orang yang tidak memahami bahasa Arab, okey, penjelasan ini tidak terlihat kontradiktif. Maksudnya apa? Jadi macam berserabut. Okay? Ringkas kat sini, al-bayan adalah penjelasan. Dari satu sudut, bayan, penjelasan ini sama je. Maknanya Al-Quran ni daripada mula sampai habis jelas, memberi penjelasan kepada kita. Tapi dari sudut yang lain, ada sebahagiannya ditekankan, ada sebahagiannya tidaklah begitu ditekankan. Ditekankan juga tapi tak seperti yang pertama kan. Okey. Lagi apa? Satu lagi, orang yang faham bahasa Arab, bila dia baca, dia dapat manfaat yang banyak. Manakala orang yang tak faham bahasa Arab, dia, ni saya tambahlah kan, dia menangis bila imam menangis. Betul tak? Kalau imam tu menangis, dia menangis lah kan. Lepas tu, tapi kenapa menangis tadi? Tengok kan, kita dah bagi salam tu, oi, kenapa menangis? Kita pun sedih juga kan. Tak tahu kenapa sebab dia menangis tu. Dia kata pasal imam menangis kan. Jadi menangis sama lah. Jadi kalau imam tu tak menangis, sampai kesudahlah dia tak menangis. Okay? Sedangkan imam tu menangis kenapa? Kerana dia faham. Tak perlu nak tutup lampu, buka lampu kan. Kadang-kadang ada apa dia, orang bila nak bagi menangis tutup lampu semua, tutup lampu. Dia bacalah apa benda nak bagi menangis. Kat Masjid Haram, kat masjid-masjid mana-mana pun, kat Malaysia pun ada. Terang benderang macam ni pun, dia baca, dia faham, dia menangis. Betul tak? So, bukan masalah lampu, tapi masalahnya ialah kefahaman terhadap apa yang dibaca. Okey. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Okey, dalam satu hadis, saya teringat hadis ni, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta daripada salah seorang sahabat baca, sahabat tersebut pun baca. Okey, sampai kepada ayat itu, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid, dan bagaimanakah apabila kami mendatangkan daripada setiap umat itu seorang saksi, dan kami datangkan kamu sebagai saksi terhadap mereka. Okey, masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasbuk, cukuplah. Okey, dan sahabat tersebut, kalau tak silap saya Ibnu Mas'ud kan, dia pun
Dia nak ceramah sama tu. Dia pun angkat kepala dia, tengok Nabi, wa ainahu tazrifan. Dua mata Nabi berlinangan air mata. Nampak tak? Okey, so tak ada cerita kat situ masa baca tu Nabi arahkan untuk tutup lampu. Kan? Tak ada tu, semua tak ada. Kefahaman itu yang penting. Okey. Jadi itu adalah perenggan yang pertama. Seterusnya Al-Imam Syafi'i berkata, intinya apa yang dijelaskan Allah kepada manusia dalam kitabnya mengambil beberapa bentuk. Okey. Penjelasan Allah kepada manusia ada beberapa bentuk. Okey. Pertama ialah apa yang Allah jelaskan kepada manusia secara nas. Nas tadi artinya ialah amat-amat jelas. Okey, contohnya seperti ketetapannya bahawa mereka wajib solat. Jelas tak wajib solat? Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Baca yang tu, siapa tahu bahasa Arab faham terus. Sesungguhnya solat adalah satu perkara, okey, ke atas umat Islam. Apa dia? Kitaban, yang wajib, yang ditulis, yang diwajibkan, mawqutan, yang berwaktu. Jelas? Ada susah nak faham ke? Tahu bahasa Arab jelas? Okey. Apa lagi? Zakat. Okey, haji, puasa. Kan, wa'adzim fin nasi bil haji, dan beritahulah kepada orang ramai agar mereka melaksanakan haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Baca tu faham dah. Jelas, okey? Puasa pun sama. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, al-ayah ila akhir al-ayah. Okay? Wahai orang-orang yang beriman, difardukan, dituliskan kepada kamu, ke atas kamu, as-siyam, iaitu puasa. Kan? Itu adalah nas, baca terus faham, tak ada masalah. Okey. Seterusnya, juga ketetapan Allah tentang perkara-perkara yang keji, baik yang zahir maupun yang batin. Okey. Dan berkenaan dengan zina, nas tentang zina. Okey, dalil yang jelas tentang zina. Khamr, tentang arak. Makan bangkai, makan darah, makan daging babi. Okey, itu semua jelas secara nas, pasti baca je faham. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan ke atas kamu al-maitah, bangkai. Ad-dam, apa dia? Darah. Kan? Yang ketiga, lahmul khinzir, daging khinzir. Jelas tak? Jelas, nas. Okey. Lepas itu menjelaskan kepada mereka cara melaksanakan fardu wudu. Okey, wudu pun jelas, kan? Dinyatakan, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kalau nak kamu bangun untuk solat, basuhlah muka kamu, tangan kamu, okey, sampai ke mana? Ke siku, okey, kepala, kaki dan semua. Serta hal-hal lain yang dijelaskannya dalam bentuk nas. Ini adalah satu bahagian. Okey. Bahagian yang kedua, apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kewajipannya dalam Al-Quran. Okey. Kewajipan dinyatakan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, dijelaskan tata caranya melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Okey, perincian cara nak buat, siapa jelaskan? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang buat. Contohnya apa? Jumlah rakaat solat. Kewajipan solat dah selesai. Baca faham terus. Tapi nak buat solat macam mana? Nak buat solat macam mana? Nak buat solat, jumlah rakaat kena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelaskan. Okey, kemudian apa dia? Zakat juga. Jumlah zakat tu berapa banyak nak bagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Waktunya, serta kewajipan-kewajipan lain yang diturunkan Allah melalui kitab-kitabnya. Itu sebagai contoh sahaja. Itu bahagian yang kedua. Bahagian yang ketiga ialah apa yang ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun tidak ada nas hukum dari Allah di dalam Al-Quran. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk kita, dan tidak ada nas dalam Al-Quranul Karim. Nak terima ke tak? Nak terima ke tak? Nabi tetapkan, cari dalam Quran tak ada. Cari dalam hadis Nabi ada. Terima ke tak?
terimalah. Okey. Dan di sini Al-Imam Syafi'i dia bawakan hujah kenapa kena terima. Dia kata, beliau mengatakan di dalam Al-Quran Allah mewajibkan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti hukumnya juga adalah wajib. Barang siapa menerima suatu hukum dari Allah, maka pada hakikatnya dia menerimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebenarnya kat sini barang sesiapa yang menerima dari Rasulullah, faman qabila ar-rasulillah, silap sikit kat sini. Barang siapa, maknanya sesiapa yang menerima hukum dari Rasulullah, maka pada hakikatnya sebenarnya dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Okey, jelas. Contohlah, kita bagi contoh sekarang ni. Ada wakil Perdana Menteri datang kat surau ni, kita buat tak layan. Artinya kita tak layan siapa? Tak layan Perdana Menteri lah. Betul tak? Wakil Menteri Besar datang, layan juga. Artinya apa? Layan Menteri Besar. Bukan dia tu, dia datang, dia orang biasa je, tapi dia dihantar oleh satu pihak. Tak layan dia, tak layan pihak tu. Okey? Jadi kat sini, sebab itulah kalau Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan yang kita nak nyatakan di sini jauh lebih hebat lagi, iaitu Allah hantar Rasul, kita tak layan Rasulullah. Artinya tak layan Allah. Hantar Rasul, Rasul bagi tahu macam-macam, kita terima. Artinya terima daripada Allah. Kan? Kat sini kita dah nampak dah jawapan satu untuk Islam liberal ataupun anti hadis, untuk anti hadis yang mengatakan apa? Kalau ambil daripada Allah, kemudian taat Allah, kemudian taat Rasulullah, namanya syirik. Ini anti hadis cakap lah. Kenapa? Tauhid tu apa maksudnya? Dia orang cakap lagi ni, tauhid tu satu, mengesakan Allah. Menerima daripada Allah sahaja, jangan terima daripada yang lain. Ini Rasulullah, dia kalau nak terima daripada dia juga, maknanya daripada baginda Rasulullah, artinya dah syirik, dah dua dah. Dia tak faham apa yang dia tak baca kot kitab risalah ni. Okay. Imam Syafi'i dah sebutkan taat kepada Rasulullah artinya taat Allah. Kenapa? Kerana Allah jua yang memerintahkan kita untuk taat Rasulullah. Selesai. Okey. Itu bahagian yang ketiga. Bahagian yang keempat ialah apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada manusia untuk berijtihad dalam mencarinya. Okey, tadi jelas wajib. Yang kedua, yang pertama jelas wajib, kewajipannya jelas. Yang kedua, tata caranya tak ada dalam Quran, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan okey, sebagai rasul dan tak ada dalam Quran. Dan yang keempat, kena ijtihad, kena berusaha bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Okey. Serta Allah menguji ketaatan mereka dalam berijtihad. Ijtihad itu ialah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari hukum. Itu maksud ijtihad. Okey. Sebagaimana Allah menguji ketaatan mereka dalam perkara lain yang juga diwajibkan Allah kepada mereka. Okey. Maksudnya yang Imam Syafi'i nak nyatakan di sini, Allah suruh kita ijtihad. Bahagian pertama selesai, 2, 3. Yang keempat ialah umat manusia perlu berijtihad, berusaha bersungguh-sungguh. Kan dalam Al-Quran ni ada juga satu bahagian yang kita kena berusaha bersungguh-sungguh untuk keluarkan hukum. Okey, ini adalah satu kewajipan. Sebagaimana Allah perintahkan kita untuk taat kepada Allah dalam perkara-perkara wajib yang lain, begitu juga kita wajib taat kepada Allah dengan melakukan ijtihad. Okey. Kerana Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum." Okey, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Okey. Dan dua lagi ayat di sini untuk menunjukkan bagaimana Allah menguji manusia. Okey, dan juga Allah Subhanahu wa taala ingin melihat perbuatan kita berinteraksi dengan agama. Okey, dalam konteks ini berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Okey, saya rasa dah tinggal 1 minit lagi, boleh berhenti kot. Kita akan sambung nanti insya-Allah Subhanahu wa taala contoh-contoh yang akan diberikan oleh Al-Imam Syafi'i dalam bab yang pertama. Okey. Kalau ada soalan bolehlah nak ajukan soalan tersebut.
Ya, silakan. Segala-galanya penjelasan ada dalam Quran, tapi realitinya malangnya finding jumpaan itu selalunya dijumpai oleh ilmuwan barat, tetapi terlalu excellent tidak ada jumpaan yang dibuat oleh orang Selatan. Contoh yang berkaitan dengan mengandung dan kelahiran kanak-kanak. Saintis barat yang jumpa begini lampang, tapi tidak berlaku pada golongan yang faham Quran. Okey. Soalannya ialah, tadi Ustaz sebutkan bahawa ayat yang kita bacakan itu tibyanan likulli syai', penjelasan kepada setiap sesuatu, segala sesuatu. Sedangkan dalam alam realiti, okey, maknanya ayat Quran tersebut seolah-olah menceritakan kepada kita siapa yang faham Al-Quran dia akan dapat macam-macam, okey, new findings ataupun penerokan yang baru. Okey, tapi malangnya kita dapati sekarang ini hakikat kehidupan yang dapat new findings adalah yang bukan Islam. Okey, jadi kenapa jadi begitu? Kan, betul? Kenapa jadi begitu? Ada tak kita terfikir benda ni? Kadang-kadang terfikir juga kan kita baca macam ni, baca hebat, tengok mana satu yang orang Islam buat lah sini. Tengok ni mana, negara mana? Telefon, smartphone, negara mana buat? China, Amerika. Kipas tu sendiri ada nama Abu ke ada? Tak ada. Kin nama dia. Kan, apa lagi? Cari tengoklah apa benda. Warfadel Pro, bukan nama Melayu lah, bukan nama Islam pun. Apa lagi? Sony. Jadi macam kalau kita memahami Al-Quran, banyak kita dapat. Okey, kat sini kita kena tengok pada sejarah. Kalau tengok pada sejarah, kita akan dapati tengok daripada awal kan, Arab macam mana? Arab asalnya zaman Nabi turun tu dari sudut tamadun kosong. Seperti saya sebutkan dulu kan, agaknya pada kelas yang pertama, bila orang Arab, maknanya para sahabat berperang dengan Rom, pedang mereka tu kan banding dengan pedang Rom kata takkan nak lawan kami dengan rotan kot. Tak, pedang dia lah halus gitu kan, nak lawan dengan Rom dengan ni, habislah apa. Ya, lebih kurang itulah kan, kamu semua akan dibinasakan oleh kami. Gitulah bangganya Rom ni. Okey, jadi dari sudut tamadun tak ada, tapi tengok macam mana sikit demi sedikit dia naik kan. Zaman Omar, apa Omar buat? Zaman Rasulullah SAW, macam mana dia boleh kembalikan, dia boleh keluarkan, Nabi SAW keluarkan umat manusia, umat Arab jahiliah kepada kehebatan Islam kan, dalam bermasyarakat. Asalnya bunuh-bunuh antara sama lain, tak ada, semua hilang. Tamadun, okay, kekuatan dan sebagainya, okay, ketenteraan kan, yang sikit boleh kalahkan yang banyak, kira hebat lah kan, betul tak? Okay. Kemudian Abu Bakar teruskan lagi. Omar, pada zaman Omar tu dia seolah-olah, kalau bahasa Jawanya, peak kan, dia apa, yang paling tinggi sekali kehebatannya. Dan disitulah Omar radhiyallahu anhu mengatakan, sesuatu perkara kalau dah sempurna, dia akan apa? Dia akan kurang. Sesuatu perkara kalau dah penuh kan, dah penuh dia jadi apa lepas tu? Dia akan kurang balik. Okey, itu adalah adat dalam ciptaan Allah. Okey, dengan itu kalau kita teruskan lagi, teruskan, zaman Islam berkembang ke negeri-negeri barat ataupun negeri-negeri orang kafir. Masa tu Islam, kita mengatakan bumi ini khilaf kan, ada khilaf lah kan, bumi tu apa, bulat ke ataupun lepeh macam ni, sampai tepi tu blub jatuh kan, adakah begitu? Tak, orang Islam kata bulat. Okey, orang Kristian mengkafirkan orang yang mengatakan bumi itu bulat. Gereja mengkafirkan. Tapi bila orang Kristian belajar daripada orang Islam kan, masa tu peradaban kan terbuka kan, dibuka satu kota demi satu kota demi satu kota. Spanyol adalah Andalusia, Jabal Tra adalah Jabal Tariq, betul tak? Cordova adalah Cortobah. Al-Imamul Qurtubi, itu dia, Al-Imam Cordovi kan, Cordova sekarang ni.
Okey, Jabal Tariq, Jabal Tra gitu apa benda lah. Gibraltar. Gibraltar, saya tadi slang lain sikit kan. Gibraltar, Jabal Tariq. Tariq bin Ziyad adalah orang yang membuka kota apa dia? Andalus ataupun Spanyol. Faham tak? Bila benda tu dapat ke sana, sampai ke sana, orang yang Kristian belajar. Kita pada orang Islam, pada itu benda biasa. Pada mereka benda baru. Mereka ambil, bawa balik semula, kena seksa, kena azab, kena bakar lagi kan. Setengah saintis kena bakar. Saintis dapat ilmu dari mana? Daripada orang Islam. Kena bakar, tapi dia orang lawan. Kita dah jadi benda biasa. Kita orang yang dapat benda biasa, dia apa? Orang Jawa kata take for granted. Kata tak? Dia macam alah, benda ni biasa lah ni. Dia tak kisah sangat. Tapi dia orang bersungguh sungguh. Dan dengan itu, nampak tak sekarang ni kita berada di zaman yang tinggi, mereka baru nak naik. Banyak masalah lagi kan ya, dalam tamadun mereka tu. Bila kita dah naik, kita mula turun, di situ mereka mula naik. Okay, dalam kajian-kajian. Okay, kalau tengok dalam bidang perubatan, caesarean apa dia panggil apa? Amaliyah Qaisariyah. Caesarean apa ni? Bedah caesarean ni siapa yang buat? Ibn Sina. Orang Islam ke orang daripada kumpulan Islam ke kumpulan kafir? Kalau tengok bahan dia tu, betul ke? Macam apa? Macam seolah-olah apa? Dia panggil apa ni? Pembaris sikit, betul belok sikit gini kan. Anak duduk kat sini, kalau nak potong kat sini. Saya tengok tu pun, ni nak potong ayam ke apa ni kan. Tapi begitu dia berjaya buat benda tu. Okey, masa, jam dan sebagainya kan. Okey, kalau tengok betul-betul terbang. Bukan brothers apa right brothers tu. Terbang nak terbang tu sendiri, nak kapal terbang semua kan asalnya daripada Islam. Okey, pengembaraan dunia itu asalnya juga daripada kemahiran orang Islam. Okey, tapi pandailah orang yang barat untuk menenggelamkan. Kan? Dan daripada situ bila kita dah hebat, satu masa kita turun, masa tu mereka naik. Bila mereka naik itu mereka tutup. Okay, jadi kalau nak tanya asalnya dari mana, kita kata asalnya adalah daripada tamadun kehebatan Islam juga. Cuma kita tak dapat nafikan bahawa sekarang ni kita ketinggalan dalam bidang-bidang tersebut, ketinggalan. Tak dapat nafikan. Kenapa? Kerana itulah dia, kita dah mula tinggalkan. Betul tak? Dah mula tinggalkan agama tu. Mereka kaji betul-betul kan bahasa Arab kan. Kalau kadang-kadang kita kata bahasa Arab ni tak faham, bahasa Arab pun tak apa, betul tak? Orang Jepun datang ke UKM, cakap bahasa Arab. Tengok Jepun cakap bahasa Arab, macam tak percaya lah. Tengok kita tak tengok dah isi, kita tengok dia kan. Dia ni cakap bahasa Arab. Semua ada pelik. Sedangkan kita yang pengajian Islam, fakulti pengajian Islam ni pun ada yang tak tahu bahasa Arab lagi. Di antara penceramahnya, pensyarahnya, apatah lagi dengan ustaz-ustazahnya yang bakal jadi graduan tu. Bahasa Arab tak boleh lagi. Suruh baca yang ni, taubat tak faham. Sebahagiannya lah. Saya mengajar sendiri kan, baca tu teks, kajian teks kan, kitab tafsir, tak faham. Yang datang dari negara-negara, belajar dari negara-negara Arab, orang Melayu kita lah kan, belajar dari negara Arab, baca tak faham. Okay, jadi itu antara masalahnya. Memang kita kena akui benda tu, kelemahan, tapi kita juga kena faham bahawa maldi maksudnya zaman silam kita adalah zaman silam yang hebat. Caranya ialah nak dapat kehebatan tu, kembalilah kepada apa yang mereka amalkan. Itu je cara dia. Okay? Jadi kalau kita nak kata bahawa orang barat tanpa Al-Quran dia dapat, tak. Orang barat dengan kajian Al-Quran oleh saintis-saintis Islam, mereka mengembangkan lagi. Situ mereka sampai ke tahap ni. Okay? Okay, boleh ada soalan lain ke terakhir? Kalau ada, kalau tak ada alhamdulillah, kita tak ada lah kan. Tak ada, insya-Allah. Kalau ada nanti tanya ustaz-ustaz lain lah, ramai lagi kan. Okay. Dan dengan itu kita boleh memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan kepada kita untuk meneruskan pengajian ini, kerana sebenarnya seperti yang saya sentiasa sebut kan, kitab Ar-Risalah dan juga kitab Al-Um adalah dua kitab yang dipandang hebat oleh ulama rentas mazhab kan.
Okey, ulama mazhab lain pun bila kata risalah kitab yang hebat, kitab pertama dalam usul fiqh. Kita ni mazhab Syafi'i, risalah tu apa dia? Macam tu kan. Jadi pelik tak? Jadi pelik sangat. Betul tak? Okey. Orang kata ayah kita ni hebat, dia buat macam-macam. Apa dia yang ayah kita buat? Letih lagu tu. Kita kata apa kerja ayah kita ni? Betul tak? Okey, begitu juga dengan kitab Al-Um, antara kitab yang hebat dalam fiqh, maka kita perlu mulakan dengan perkara itu agar kita dapat ilmu yang perjuangkan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dengan itu kita tutup dengan tasbih al-kaffar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam.